Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenar, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan esok, bagi kita memperingati kemerdekaan, nikmat kemerdekaan yang kita perolehi. Maka pada malam ni kita akan melihat berkenaan dengan arti dan bagaimana yang disebut berkenaan dengan kemerdekaan itu. Baik, kemerdekaan itu tuan, kalau bahasa mudahnya ialah kita bebas, kan, kita mendapat kebebasan, itu merdeka, kan. Tetapi apakah kita benar-benar merdeka berdasarkan kepada agama? Sebab merdeka ni dia ada pelbagai sudut ataupun pelbagai pandangan. Mungkin bagi seorang anak, kan, dia tidak suka berada di rumah sebab dia dikongkong dengan peraturan-peraturan yang ketat oleh ibu dan ayah. Maka bagi dia merdeka kalau dia boleh keluar dari rumah, tinggal sendiri di rumah sewa sendiri, maka dia merdeka. Bagi setengah orang, merdeka ialah apabila dia dapat apabila dia berada di tempat yang dia inginkan selama ini. Ada setengah orang dia keluar daripada negaranya dan dia datang ke negara kita sebab di negaranya terkongkong. Dan ada setengah orang, tuan-tuan sekalian, merdeka itu ialah apabila dia boleh pakai apa sahaja yang dia mahu, dia boleh berhibur apa sahaja yang dia inginkan, maka itulah yang diungkapkan sebagai bebas, kan, kebebasan. Maka kita pada malam ni kita ingin berbicara berkenaan dengan kemerdekaan dari sudut pandang agama kita. Apakah pandangan agama berkenaan dengan kemerdekaan? Tidak dinamakan merdeka atau bebas jikalau seseorang itu mengikuti hawa nafsu dan syahwahnya. Dia rasa dia bebas. Dia nak tidur dengan siapa, dia nak berzina dengan siapa, dia nak berpeluk, bercium dengan siapa, itu dia rasa sebagai suatu kebebasan. Tapi dalam agama kita, apabila seseorang itu menjadi hamba kepada nafsu dan syahwahnya, maka dia bukan seorang yang merdeka. Samalah juga dengan orang yang berfikiran dengan fikiran yang terkeluar daripada Islam, kan, secular, liberalism, pluralism dan sebagainya. Maka itu tidak dinamakan sebagai kebebasan hakiki. Atau orang yang bebas bercakap ikut suka dia. Dia nak fitnah orang, dia nak memburukkan orang, kan, dia nak mengaib dan memalukan orang. Dia nak cakap apa saja yang dia mahu. Itu yang dikatakan sebagai kebebasan. Dalam agama itu bukanlah kebebasan yang sebenar. Tidak dinamakan sebagai freedom of expression atau freedom of speech jikalau kita menyalahgunakan kebebasan itu. Tidak dinamakan sebagai hurriyah, kebebasan.
Kalau kita bebas untuk kutuk orang, untuk mencelakakan manusia, melaknat orang itu sesuka hati kita, itu bukan kebebasan hakiki. Samalah juga tuan-tuan sekalian, orang lain yang suka melakukan gangguan terhadap manusia yang lain, maka itu tidak dinamakan sebagai kebebasan. Maka apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan? Kebebasan ini sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Bila kita bercakap untuk suruh orang buat baik. Itu yang kata kemerdekaan di sisi agama. Kalau setiap kali kita bercakap, kita mengapi-apikan permusuhan, maka itu bukan kemerdekaan. Tidak ada guna kita menjadi seorang yang bebas kalau masyarakat kita saling bergaduh di antara satu sama lain, bergaduh dalam perkara yang tak sepatutnya bergaduh. Tak boleh. Dalam kuliah kita di sini, kuliah subuh kita, saya selalu bagi contoh dalam soal neighborhood, kejiranan. Hari itu saya pernah cerita tentang jiran sama jiran bergaduh pasal kucing. Malam ni pun nak cerita pasal kucing juga. Boleh tak tuan mengurusi? Ada satu taman, tak mau sebutlah taman mana. Dia sudah naik darah tuan-tuan, sebab tengok kereta dia calak. Kereta dia calar. Dia kata kucing orang sebelah yang pergi calarkan kereta dia. Nampaklah ada 4 garisan. 4 garisan. Yang jiran ni kata bukan kucing dia buat, kucing dia tidak bersalah. Dalam undang-undang, a person is innocent until proven guilty. Tapi ini bukan person lah, bukan orang. Ini kucing. Tapi prinsip undang-undang sama. Seseorang tu tidak bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Kucing pun sama. Tak kira lah binatang apa sekalipun. Kucing tu dalam sangkar, dalam sangkar dia tuan-tuan, berkunci, tak keluar pergi mana-mana. Tiba-tiba kucing tu bersalah. Bergaduh ni jiran sama jiran tuan-tuan. Bergaduh. Lepas tu ada jiran lain pula jadi researcher, jadi penyelidik. Tunjuk jari kucing lagu mana, jari monyet lagu mana, jari rimau lagu. Dia kata kalau ikut gambar-gambar ni, dia kata garisan cakaran itu bukan disebabkan oleh kucing, mungkin disebabkan oleh benda lain. Macam-macam kata. Maka tuan kucing ni tuan-tuan kecil hati. Dia kecil hati, dia buang semua kucing dia jauh-jauh. Dia tak mau dia dipersalahkan, sehingga menyebabkan bergaduh jiran sama jiran. Tuan-tuan, kita nak bercakap ni tuan-tuan, kita kena ambil kira perasaan orang. Jangan kira perasaan kita sahaja. Memang hati kita sakit sebab kereta kita basuh, kita polish, kita lap bagi berkilat, tiba-tiba ada garisan cakaran. Tak tahu siapa buat, binatang mana buat, atau siapa, kita tak tahu. Kita sakit hati, kita luahkan dalam, kita buat dalam status face, FB, WhatsApp dan sebagainya. Kita namakan jiran kita tu sebab kita nak puaskan hati kita, tapi kita telah membuat tuduhan melulu. Ini salah dalam agama. Agama tidak bagi kebebasan untuk kita menyakiti orang, terutamanya jiran kita. Kita tidak boleh bebas melakukan apa sahaja. Kita ada aturan. Ini kalau nak bercakap tentang hurriyah, tentang freedom, tak boleh tuan-tuan. Kita ada aturan. Bila ada aturan, baru hidup kita elok. Kalau hidup tidak ada aturan, hidup kita tak elok tuan-tuan. Hidup kita tak elok. Mesti ada aturan.
Buat apa sekalipun dia kena ada aturan. Tuan-tuan makan ubat, ada aturan tak makan ubat? Ada aturan. Ikut saya nak makan sebotol tuih tak apa. Siapa kata macam tak boleh? Kalau doktor kata sebiji, tuan-tuan tak boleh makan ikut suka tuan-tuan, tak boleh. Tidur, tuan-tuan tak boleh tidur ikut suka hati. Tidur terlalu banyak tak boleh, terlalu sikit tak boleh, tidur lambat tak boleh. Dia ada aturan, barulah hidup kita ni selamat. Tu orang duk tunjuk, duk main apa banana boat ke apa dekat Teluk Batik ke apa, mati seorang. Duk tunjuk. Rekreasi bagus, riadah bagus, water sport bagus, bukan tidak bagus, tapi kena ada SOP. Vest, life jacket kena ada. Ni kadang-kadang kita terlalu mementingkan keuntungan. Orang nak naik bot, kita berapa ramai naik pilah, nak terbalikkan bot, bagi terbalik, tapi tak fikir tentang keselamatan manusia. Keselamatan pelanggan kita, tanggungjawab kita sebagai orang yang mengendalikan bot tersebut. Itu pentingnya aturan. Maka agama dia buat aturan. Nak cakap, nak apa sekalipun, mesti menuju kepada kebaikan. Mesti suruh orang buat baik. Nak larang orang daripada kemungkaran. Itu yang dikatakan kebebasan yang sebenar. Kita tidak boleh bercakap apa saja yang kita mahu. Surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam melakukan perkara dosa dan pelanggaran. Agama kita mengajar kepada kita nak tolong orang, mesti tolong dalam perkara albir. Albir maksud dia dalam perkara baik, benda-benda kebajikan, dan takwa. Tapi tak boleh tolong orang, wala ta'awanu, tak boleh tolong orang 'alal itsmi, dalam perkara dosa, dan juga wal 'udwan, perbalahan, tak boleh. Sempena dengan kemerdekaan itu, tuan, saya nak bagi satu contoh pasal tolong menolong ni. Tapi tolong menolong dalam permusuhan, perbalahan yang dilarang dalam agama. Bukan contoh dalam negara kita, contoh di luar negara, iaitu negara jiran. Negara jiran kita, Indonesia, mereka mencapai kemerdekaan lebih awal daripada kita. Dan bila tuan-tuan baca dan tuan-tuan ikuti apa yang berlaku di Indonesia tentang perjuangan saudara-saudara kita di Indonesia, lebih kurang sama dengan perjuangan yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kita di tanah air kita, kerana kita serumpun. Kita berhadapan dengan Inggris. Saudara kita di Indonesia berhadapan dengan Belanda. Belanda menghadapi masalah untuk menguasai Indonesia, khususnya di Aceh. Dia tidak dapat menguasai sepenuhnya Aceh, sedangkan wilayah lain Belanda dapat menguasainya dengan lebih mudah. Maka apa yang dilakukan oleh Belanda untuk merobek pertahanan orang-orang Islam di Aceh, tidak lain dan tidak bukan dengan menggunakan kepakaran seorang yang bernama Christian Snook Hagronje. Snook Hagronje ni, tuan-tuan, satu orang yang kontroversi. Ada yang kata dia betul-betul masuk Islam, dia ikhlas sungguh masuk Islam. Ada pandangan kata dia munafik, dia ni tidak ikhlas bila dia memeluk Islam. Dia sebenarnya seorang munafik yang menyamar sebagai seorang Islam, berpura-pura menjadi orang Islam untuk mendapatkan maklumat yang cukup bagi mencadangkan strategi yang sesuai kepada Belanda untuk menangani, bagaimana menangani wilayah Aceh supaya Belanda dapat menguasai wilayah Aceh.
Dan itu peranan yang dimainkan oleh Christian Snook Hagronje, tuan-tuan sekalian. Baik. Apa yang dia buat? Dan bagaimana sikap orang Islam di Aceh? Ni bila kita bercakap tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sebab apa kita kena cerita benda-benda macam ni, tuan-tuan? Sebab negara kita, negara Indonesia, dan di mana sahaja wilayah umat Islam yang dijajah, kita akan jumpa cerita-cerita yang sama. Kita akan jumpa cerita yang sama. Zaman komunis dulu, negara kita, zaman komunis dulu, macam mana ketua kampung dibunuh, macam mana orang yang lawan komunis dibunuh, musuh komunis dibunuh, macam mana komunis tahu, kerana Melayu sama Melayu bergaduh. Melayu yang bagi maklumat kepada komunis, komunis masuk dalam kampung, dia tembak mana-mana tokoh yang cuba untuk menentang komunis. Bukan bangsa asing yang menyalurkan maklumat. Yang menjadi pengkhianat adalah bangsa sendiri. Tuan-tuan tengok soal ketirisan dan rasuah. Bangunan boleh runtuh. Sama-sama kita. Sama-sama kita. Sebab nak untung lebih. Nak untung lebih. Tidak peduli keselamatan orang ramai. Jalan, kenapa cepat rosak? Sebab tidak ikuti spek ketebalan yang telah ditetapkan. Curi di setiap tempat, ada peluang akan curi. Inilah yang menjahannamkan negara. Belum kita bercerita tentang penjajah masuk dalam negara kita, hirup darah yang ada dalam negara ini. Tetapi rakyat negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, khianat kepada negara sendiri, kepada tanah air sendiri. Tuan-tuan boleh tengok bangunan-bangunan kerajaan, saya tak mau sebutlah di mana, tuan-tuan lebih tahu. Buka rasmi, lift rosak, tak boleh guna. Tengok tak ikut spek. Rasmi bangunan ni pula, satu floor tak boleh guna. Sama cerita dia. Tak ikut itu, tak ikut ini. Macam-macam masalah, tuan-tuan sekalian. Kita nak cakap, nak lawan penjajah macam mana? Bangsa kita sendiri merosakkan tanah air kita. Tu kita belum cerita tentang soal jual, kan? Jual apa? Wilayah, jual pasir dan sebagainya kepada pihak-pihak yang tertentu. Maka ini adalah contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana musuh ini, dia mungkin musuh luar dan musuh dalaman yang menjadi penghalang kepada kita untuk mencapai kemerdekaan yang sebenar. Snook Hagronje ni, tuan-tuan, dia lahir pada tahun 1857. Dia meninggal pada tahun 1936. Tuan-tuan boleh Google tengok. Kubur dia di Belanda. Dia ni satu orang lulusan PhD di University Leiden, Belanda. Dan dia dalam usaha dia untuk menguasai ilmu berkenaan dengan Islam ni, tuan-tuan, dia pergi di Mekah dan dia berjaya meyakinkan bahawa dia orang Islam. Sebab kalau bukan Islam tak boleh masuk di dalam tanah suci. Dia masuk dan dia memerhatikan bagaimana jemaah-jemaah Indonesia yang sampai di Mekah melakukan ibadat. Apa yang dia study, apa yang dia kaji berkenaan dengan jemaah Indonesia, khususnya jemaah daripada Aceh. Sebab Belanda gagal menguasai keseluruhan Aceh. Jadi tugasnya ialah mencadangkan kepada Belanda apa yang patut dia lakukan. Apa yang patut Belanda lakukan.
Maka Senok Hegronje bila dia duduk di Mekah, dia lihat pergerakan jemaah Indonesia khususnya dari Aceh. Maka bila dia perhatikan, dia observe, dia kata Islam ini dibahagikan kepada 3. Dia bahagikan Islam itu kepada 3. Yang pertama, Senok Hegronje kata Islam ibadah. Dia kata Islam ibadah, pejabat kolonial ataupun penjajah Belanda tidak perlu campur tangan. Malah dia kata untuk Islam ibadah, penjajah hendaklah lunak dengan rakyat Aceh untuk memenangi hati orang Aceh supaya tidak terlalu keras menentang penjajahan Belanda. Itu antara cadangan Senok Hegronje. Maknanya kalau orang Aceh nak buat masjid, bagi peluang. Jangan halang, sebab bila halang itu akan mencabar agama mereka dan mereka akan bangkit menentang penjajah. Jadi kalau nak buat masjid, bagi. Malah boleh bagi bantuan pun. Mereka nak puasa, bagi peluang untuk mereka puasa. Mereka nak pergi haji di Mekah, bagi peluang kepada mereka untuk menunaikan ibadat haji. Itu cadangan pertama daripada Senok Hegronje kepada pejabat penjajah. Yang kedua, Senok Hegronje kata Islam masyarakat. Dia kata dia ada muamalat dia, transaksi antara orang Islam, sesama orang Islam dengan masyarakat, dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Yang ni pun kita jangan campur tangan. Yang ni jangan campur tangan. Urusan mereka seharian dan sebab jual beli dan lain, kita jangan campur tangan. Tapi dia kata yang perlu diberi tumpuan oleh pihak Belanda ialah kategori yang ketiga, yang dipanggil sebagai political Islam ataupun Islam politik. Islam politik inilah yang perlu menjadi fokus kepada pihak penjajah untuk melemahkan orang-orang Aceh. Maka bila dia kata Islam politik, maksud dia struktur politik di Aceh. Maka dia kata apabila dilantik ketua-ketua kampung ataupun pemimpin-pemimpin wilayah, tidak boleh dilantik di kalangan orang yang kuat pegangan agamanya. Ini antara cara yang diterima pakai oleh Belanda, hasil daripada kajian Christian Senok Hegronje. Dia kata bila nak lantik pemimpin, ketua kampung ke, pemimpin di peringkat wilayah dan sebagainya, maka pastikan orang yang dilantik itu orang yang menyokong Belanda dan pegangan agama dia tidak kukuh. Sebab dia kata apabila dilantik di kalangan orang yang kukuh pegangan agamanya, mereka inilah yang akan membakar semangat rakyat Aceh untuk menentang penjajahan Belanda di bumi Aceh. Maka Belanda terima resolusi ataupun cadangan, idea yang diberikan oleh Senok Hegronje. Maka dia turunkan dan dia pastikan yang naik adalah pemimpin-pemimpin yang tidak kukuh pegangan agama. Belanda lantik orang yang dia tengok tidak ada pegangan agama yang kukuh. Dan pemimpin inilah yang kemudiannya berhadapan dengan rakyat Aceh sendiri. Maka berlaku pertembungan sesama orang Aceh. Berlaku pertembungan sesama saudara yang seagama. Sehingga berlaku perpecahan di kalangan masyarakat Aceh. Maka bila berlaku perpecahan, orang Islam di Aceh menjadi lemah dan Belanda dapat menguasai dalam beberapa siri peperangan bagi menguasai bumi Aceh. Itu cara dia. Bila kita berbalah sesama sendiri, yang Quran larang tadi, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan.
Bila kita langgar perintah Allah Ta'ala itu, kita bergaduh sesama sendiri. Berbeza pendapat ni tuan-tuan, benda biasa. Kita takkan dapat capai kesepakatan. Tak boleh. Kita mesti berbeza pendapat. Kita suami dengan isteri kita pun berbeza pendapat. Berbeza. Bukan bab agama pun. Bab makan pun berbeza dah. Ni cuti 31 Ogos nak pergi makan kat mana? Isteri ni ayat biasa, saya selalu bagi contoh. Ikut abang tu hak pening kepala tu, tahu dah mesti bergaduhnya. Jom siapa nak ikut, semua bakal ikut penuh kereta pi cara nak makan kat mana. Nak makan kat mana? Ikut abang. Kita pun dah kita minat tom yam, pi kedai tom yam. Dia kata abang ni kalau makan mesti tom yam, mesti tom yam. Dia marah kat kita. Padahal kita tanya dia kata ikut abang. Bila kita pi, tu tak cerita lagi. Kalau bak nasi kandak, orang tu suka nasi kandak ni, orang tu suka nasi kandak. Kita berbeza. Bak makan pun kita berbeza. Tak sama tuan-tuan. Ada orang makanan Jawa dia tak mau. Saya tak apa, makanan Jawa pun boleh lah. Kita tak sama. Macam mana kita nak satu? Kita berbeza. Tapi agama tidak memandang itu sebagai punca kepada perbalahan. Yang tu kita boleh raikan antara satu sama lain. Sehingga kan dalam mazhab pun kita ada 4 mazhab yang utama lah, yang kecil-kecil. Yang lain tu kita tak kira. 4 mazhab yang utama. Ulama daripada dulu hingga sekarang gagal menjadikan satu mazhab sahaja. Kita kekal dengan 4 mazhab yang utama. Kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Tapi bila munculnya apa yang kita panggil political Islam, Islam politik ini digunakan ruang itu untuk melaga-lagakan sesama orang Islam, maka dia lantik di kalangan pemimpin yang tidak kuat pegangan agamanya, maka mereka berjaya menggunakan pemimpin-pemimpin tempatan Aceh ini untuk berhadapan dengan kaum mereka sendiri. Belanda tak payah buat apa, kerana orang Aceh sendiri akan berhadapan dengan orang Aceh. Orang Islam sendiri akan berhadapan dengan orang Islam yang lain. Macam yang kita sebut tadi lah. Cerita orang Melayu sanggup jadi tali barut Jepun sebab nak beras, nak makan nasi, tak mau makan ubi. Ini cerita yang kita selalu dengar daripada datuk nenek moyang kita yang hidup zaman Jepun. Jadi itu tuan-tuan sekalian yang dilakukan oleh musuh kan? Dan mereka ni tuan-tuan sekalian, dia buat kerja ni sungguh-sungguh. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Dia tak buat kerja cincai, dia tak buat kerja lebih kurang. Dia kerja sungguh-sungguh. Sehingga kan Snoop Hegronje ni tuan-tuan sekalian, seorang profesor dalam pengajian Islam dan bahasa Arab, dan dia mahir berbahasa Arab. Kita ni hak Melayu Islam daripada kecil, buka-buka mata dah Islam dah, sampailah umur dah 50, 60, 70 tak boleh cakap Arab. Boleh anak hantar. Assalamualaikum, sadaqallahul azim. Hak tu tahu, hak lain kita tak tahu. Musuh dia belajar Islam itu sampai dia benar-benar mahir dan dia boleh karang kitab-kitab Arab. Saya masa di England, tuan-tuan sekalian, antara benda yang saya study ialah tulisan Snoop Hegronje. Ada salinan-salinan tulisan tangan dia dalam bahasa Arab. Nak cerita hebatnya kepakaran musuh. Dia nak belajar untuk menjahannamkan negara kita, nak menjahannamkan, nak berhadapan dengan penentangan daripada rakyat tempatan di Indonesia, di Aceh. Dia boleh sampai ke tahap itu. Hebat tuan-tuan. Kita cerita ni tujuan supaya kita ada semangat untuk menguasai ilmu.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Sesiapa yang mahukan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Siapa yang mahukan akhirat, hendaklah dia berilmu. Siapa yang nak kedua-dua sekali pun, dia kena ada ilmu. Kena ada ilmu semua. Apa benda yang tuan nak buat, mesti ada ilmu. Saya baru ni pergi mengundi. Cerita mengundi sikit tak apa. Ada kawan tanya, Ustaz mengundi ke tak nampak pun dakwat dekat jari? Itu kata kena ada ilmu. Orang kata dakwat kekal, mana kekal? Kita pandailah basuh. Lepas celuk dakwat, pergi mengundi, basuh cepat-cepat dengan sabun. Dia tinggal sikit-sikit. Sampai kat rumah, ambil enjin degreaser yang kita spray dekat enjin kereta tu untuk buang minyak-minyak semua tu. Celuk tangan kita kat enjin degreaser, dia hilanglah semua. Itu kata ilmu. Bila kita tidak ada ilmu, kita terima bulat-bulat orang kata, ni dakwah kekal, buatlah lagu mana pun dia takkan hilang. Tu kata tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, senang. Bila kita ada ilmu, kita ada confidence, self-confidence. Kita yakin dengan ilmu kita. Bila orang cakap, kita tahu tu bohong ataupun tidak tepat. Sebab kita ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia ada kelebihan atas dunia. Orang tidak mudah untuk berbohong. Orang tidak mudah untuk mempermainkan dia. Orang tidak mudah untuk memperkotak-katikkan dia. Pasal apa? Kerana dia ada ilmu. Tidak mudah untuk orang membohongi dia. Cerita penjajah nak tipu kita pun tak boleh sebab kita ada ilmu. Itu yang kata penting ilmu. Dunia pun nak kena ada ilmu. Saya beli tiket bas nak balik daripada KLIA nak balik ke Penang. Pergi kat kaunter, ambil tiket bas, tengok time tu saya nak tukar pukul jam berapa. Pergi balik dekat kaunter, abang kat budak perempuan tu kata, "Kak, saya nak tukar time." Dia kata tarikh dengan time tak boleh tukar, dia kata. Once dah beli, tak boleh tukar. Budak perempuan tu, mentang-mentang dia tengok aku tua, dengan orang kampung mana pakai slipper, pakai tracksuit. Kan? Saya ni suka pakai t-shirt, tracksuit, apa semua, kopiah pun tak pakai. Dengan janggut semua orang kata pakcik mana, kampung mana mai. Dia kata tak boleh tukar. Saya kata, "Kak, saya duk selalu naik train, selalu naik bas, selalu naik kapal terbang. Boleh tukar, tak jadi masalah." Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Oh, dia tak tahu aku ni lawyer. Ni saja ya nak cerita kat tuan-tuan. Dia tak tahu aku ni lawyer. Saya tanya dia, "Kat mana tulis kata tak boleh tukar tu?" Saya tanya dia, "Kat mana tulis yang kata tak boleh tukar?" Dia kata, "Pakcik tengoklah dalam tiket tu." Dia kata, "Oh, dia cakap kurang ajar tu. Pakcik tengok dalam tiket. Dalam tiket tu tulis dah tak boleh tukar." Dia kata kat saya, tuan-tuan, dalam tiket tu tulis tak boleh tukar. Kena kat aku lah. Saya pun buka tiket tu. "Kat mana kak? Tulis." Baca sendiri, dia kata. Dia kata kat saya baca sendiri. Mentang-mentang oleh pakcik. Dengan orang kampung mana. Saya pun baca. Kebetulan tuan-tuan, nak cerita nombor 4 ke nombor 5 dekat tiket tu. Dia tulis, kalau nak tukar tarikh boleh, subject to availability. Kan? Dalam English. Saya kata, Kak tunjuk kat mana yang kata tak boleh tukar. Saya belum cerita kat dia lagi. Tunjuk kat mana? Dia kata tu. Dia tunjuk tu. Saya kata tunjuk kat mana? Dia tunjuk tu tuan-tuan. Betul-betul nombor 5 hak saya dah baca dah. Tu kata tak boleh tukar. Saya pun ambil tiket tu, saya baca kuat-kuat. English memang accent Geordie. Dia ingat aku tak pandai orang putih. Bagi bunyi British sikit. Bagi bunyi British. Accent orang utara England. Bukan kita tak reti. No buses today Sunday. Tu cara orang British ni, orang utara British, orang utara England. Saya baca kat dia. Senyap dia tuan-tuan. Dia bukan tak apa nanti dia saya telefon. Itu contoh.
Kita hidup atas dunia ni tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada kelebihan, orang akan mempermainkan kita. Sama-sama bangsa pun nak mempermainkan. Patutnya kita sebagai yang duk jaga kaunter, tengok satu orang pakcik ni nak tukar tarikh ke, nak tukar jam pukul berapa masa, tolonglah. Kita kaum yang sama, bangsa yang sama, agama yang sama. Kita tolong satu orang pakcik, satu orang makcik, satu orang kampung dapat pahala di sisi Allah. Ini cara kita membangunkan negara yang merdeka. Kerana kita tolong, saling tolong menolong di antara satu sama lain. Bukan kita menzalimi sesama kita. Ini benda kecil tuan-tuan, bukan benda besar. Pun kita nak menzalimi sama-sama saudara kita. Apatah lagi kalau benda yang melibatkan wang ringgit, ribuan, ratusan ribu, jutaan ringgit dan sebagainya. Yang tu yang boleh bergaduh sesama bangsa, sesama Islam. Pasal berebut. Dan kita nak menghadapi perebutan ini tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Maka agama pun sama. Agama ni tuan-tuan, kita nak selamat dunia dan akhirat, kena ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, orang akan tipu kita mudah-mudah. Dengan senang orang tipu. Kita pergi ke kedai pun tuan-tuan, kita pilih. Masuk azan. Sekarang ni ada peraturan baru, kena azan kan? Minta azan.
Sidang hadirin mukminin, kita sambung sedikit lagi. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam bab agama pun kita pilih. Kalau perkara keduniaan pun kita pilih, maka sudah tentu dalam bab agama kita lebih lagi mementingkan kualiti. Kita pergi ke kedai tu, sayur, kita pilih hak mana ada ulat, kita tak ambil yang kuning. Kita ambil yang hijau, yang segar. Buah pun sama kita pilih. Maka agama, bila kita belajar agama, kita kena mesti pandai memilih. Dengan guru yang macam mana kita belajar, ilmu daripada mana kita ambil, kita mesti pilih. Barulah sebagaimana buah tadi kita dapat buah yang elok, sayur yang elok kerana kita pandai memilih, maka begitulah juga dalam soal agama. Bila kita pandai memilih, ilmu dari mana kita ambil, kita pandai memilih, maka agama kita menjadi yang terbaik. Kita tak mau jadi orang Islam, tapi amalan khurafat, syirik berleluasa, kita tak mau. Saya duduk jadi lawyer tu, nak pergi mahkamah ni, cerita pasal khurafat, sihir ni cukup banyak. Antara suami isteri pun pergi letak macam-macam. Tak retilah saya nak sebut. Bawah bantal ada, bawah tilam ada. Pasal apa? Takut suami pergi cari lain. Takut suami pergi cari lain, tuan-tuan. Bukannya pergi jumpa pawang, jumpa bomoh, pergi bubuh benda dekat bawah bantal, bawah tilam suami. Itu bukan cara dia. Saya nak tanya, tuan-tuan, kita sebagai orang yang waras, bukan saya nak tuju orang perempuan saja, semua sekali lah, kita lelaki dan perempuan. Tapi saya ambil contoh, sekadar contoh. Satu orang perempuan, dia takut suami dia ni curang, main kayu tiga. Saya nak tanya, tuan-tuan, antara pi minta tolong dengan bomoh, dengan pawang, kena bayarlah 100 ke 200 ke 2-3 ribu dan sebagainya. Tengoklah, kalau bomoh pawang tadi masuk TV3, kena 3-4 ribu. Kalau bomoh kampung tepi rumah kita, mungkinlah 50-100. Dia pun bagilah kat kita garam ke, paku ke apa, gambak lah apa semua, macam-macam lah bahan, bungkusan dengan kain putih lah, pi bubuh kat situ, bubuh kat sini. Antara yang tu dengan tuan-tuan minta tolong dengan Allah, mana lebih baik? Tidak ada siapa di kalangan kita akan jawab lebih baik minta tolong dengan pawang, dengan bomoh. Tak ada siapa yang akan jawab macam tu. Semua kita akan kata Allah lah. Sudah tentu Allah tempat yang paling baik untuk kita minta tolong. Tapi realitinya kita hanya bercakap pada bibir, pada mulut sahaja. Allah yang patut. Tapi realitinya kita tetap pergi jumpa tempat khurafat, tempat sihir, apa semua ni, black magic, apa ilmu hitam semua ni untuk buat benda-benda yang tak baik. Bergaduh dengan kedai sebelah. Sebab dia laku, kita tak laku. Tempat kita tak ada orang. Pergilah kedai tu dia buah macam-macam tu dalam gulai. Pergi kata kat kawan tu. Apa salahnya, tuan-tuan? Lepas semayang ke, masa semayang ke, tengah malam ke, angkat tangan doa, minta dengan Allah. Allah lah yang sebenarnya bagi rezeki kepada kita. Tak payah bayar sekupang pun kepada Allah. Angkat tangan je, tuan-tuan, minta dengan Allah, mengadu kepada Allah. Banding pergi dengan pawang, dengan bomoh tadi, tuan-tuan, habis berapa ribu. Tu tak cerita pawang hak gatal, dia pergi khabar pula si janda ni apa semua. Ni cara kita berfikir. Kita tidak merdeka sebenarnya. Walaupun pada fizikalnya kita merdeka daripada penjajah, tapi kita tak merdeka. Fikiran kita, pegangan kita, kita belum bebas sepenuhnya. Masih lagi dalam lingkungan ilmu-ilmu hitam, kan, benda-benda khurafat dan sebagainya. Baik. Penjajah ni, tuan-tuan, mereka ada golongan orientalis yang mengkaji tentang orang timur, yang mengkaji tentang Islam dan sebagainya. Kenapa mereka buat benda-benda macam ni? Yang pertamanya kerana sebab agama. Dendam yang mendalam di kalangan orang-orang agama lain terhadap orang-orang Islam. Khususnya perang salib. Dia memberi bekas kepada orang-orang di Eropah
kerana banyak dalam peperangan tersebut mereka mengalami kekalahan. Walaupun ada juga mereka menang, tapi antaranya mereka melihat, sebahagian di kalangan mereka melihat bagaimana hebatnya Islamic civilization, tamadun Islam. Terbanding dua negara. Satu Spain, Spanyol. Satu lagi tuan-tuan tengok Turki. Turki sekarang ni hampir semua Islam. Hampir semua Islam. Kita tak payah ceritalah pasal Kamal Atatürk, itu cerita lain. Tapi tuan-tuan tengok semua Islam. Sikit je yang bukan Islam. Spain hampir semua tu bukan Islam. Hak Islam, hak betul-betul Islam yang duduk asal dalam Spain, boleh kata tak ada. Kenapa berlaku dua keadaan yang berbeza? Yang di Turki, tuan-tuan baca sejarah. Macam mana orang Islam boleh menguasai Turki, dan macam mana orang di dalam Turki itu memeluk Islam? Apakah Islam pergi sembelih dia? Apakah kerajaan Islam paksa dia, halau dia keluar daripada kampung halaman? Tidak. Tapi kerana mereka melihat keindahan Islam yang dipaparkan oleh tentera-tentera Islam yang datang ke bumi Turki. Sejak daripada pembukaan Konstantinia, daripada zaman sahabat Nabi seperti Abu Ayyub Al-Ansari dan sebagainya, mereka melihat keindahan Islam, maka mereka jadi orang Islam secara sukarela. Beza dengan apa yang berlaku di Spain. Orang Islam dibunuh, dihalau, dimusnahkan tempat tinggal dia, sehingga pupus Islam di Spain. Maka Eropah melihat perbezaan ini antara Islamic civilization, agama Islam yang datang membawa ilmu kepada mereka, dengan agama mereka sendiri, tentera-tentera Kristian yang melakukan kezaliman terhadap orang Islam. Beza. Maka kerana itu ada dendam, khususnya di kalangan kerajaan-kerajaan Kristian terhadap orang-orang Islam. Kerana itu mereka melakukan penjajahan. Malah pembesar, pendeta, padri besar Petrus, dia kata apa? Dia kata Quran, dia kata sungguh, dia kata Quran sumber penyimpangan dan terorisme yang mengancam ketahanan Kristianiti. Dia kata Kristian ni tak boleh bertahan kerana keganasan yang ada dalam Quran. Dia katalah, agama kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, siapa yang pernah sampai di Palestin, saya tak pernah sampai, tapi tuan-tuan boleh tengok, Google, gambar Google, tuan-tuan tengok, di Kuba, di Masjid Al-Aqsa tu, dia ada kubah batu. Tuan-tuan boleh tengok tulisan khat pada dinding di Kuba tu, boleh tengok. Apa di antara ayat yang ditulis dengan cantik di situ? Palestin antara wilayah yang menyaksikan perang salib yang berterusan antara tentera Islam dengan tentera Kristian. Apa dia? Antaranya surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawasanya Allah Ta'ala itu satu. Bertentangan dengan tentera-tentera salib yang beragama Kristian. Mereka berpegang tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tuhan Bapa, Father, kan, Tuhan Ibu ataupun Ruhul Kudus. Dia ada beberapa mazhab yang tu kita tak baca kita lah. Dan Tuhan Anak, Jesus sebagai Tuhan Anak. Yang kedua tadi sama ada Tuhan Ibu, Mary the Virgin, ataupun Holy Ghost, Ruhul Kudus. Tapi kita mengatakan, Qul, katakanlah, Huwallahu ahad, Allah Ta'ala itu satu. Pertembungan antara akidah Islamiyah yang sahihah dengan agama Kristian. Maka kita pahatkan kalimat itu untuk menjadi pegangan orang-orang Islam di Palestin. Lepas Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat meminta pertolongan.
Bukan minta tolong dengan Jesus, bukan minta tolong dengan Nabi, sebab Nabi dah wafat. Bukan minta tolong dengan wali-wali Allah yang sudah meninggal. Minta tolong dengan Allah. Allahus Samad. Lepas tu, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Secara langsung bertembung dengan akidah Kristian yang mengatakan ada Tuhan ibu, ada Tuhan ayah, ada Tuhan anak. Tuhan tidak melahirkan. Maknanya apa? Tidak ada Tuhan ayah, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan anak, dan tidak dilahirkan. Dia tak ada Tuhan yang jadi anak kepada Tuhan lain. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupainya ataupun yang dapat menandinginya. Aneh, tuan-tuan. Pertembungan inilah yang jadi dendam yang begitu lama di kalangan kerajaan penjajah, sehingga mereka ada golongan orientalis untuk mengkaji Islam dan bagaimana untuk berhadapan dengan orang Islam. Dan selain daripada itu, banyaklah sebab-sebab lain. Contohnya, mereka menjajah sebab mereka nak ambil hasil bumi di negara yang dijajah. Allah Ta'ala takdirkan tanah air kita, tuan-tuan, di Malaysia, di Indonesia dan negara-negara Arab dan sebagainya, kaya dengan hasil bumi. Negara Arab yang gersang padang pasir tu pun dengan minyak dan sebagainya. Sebab tu sampai hari ini berlaku peperangan di negara-negara Islam. Perang saudara. Mereka dilaga-lagakan oleh musuh yang cuba menguasai minyak. Selain daripada itu, banyaklah sebab-sebab yang lain. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu perkongsian daripada saya. Apa yang saya boleh simpulkan pada malam ini, bila kita menyambut Hari Kebangsaan, kita pastikanlah kita bukan hanya menyambut pada luaran semata-mata. Kita kena hayati yang kata arti kemerdekaan itu. Bebaskan diri kita daripada khurafat. Bebaskan diri kita daripada perhambaan. Kita jadi abdi kepada syahwat kita sendiri sehingga merosakkan diri kita. Kita jadi hamba kepada wang ringgit sehingga kita sanggup khianat kepada bangsa sendiri, kepada saudara seagama, sebab kita jadi hamba kepada dinar dan dirham sebagaimana amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan jadi hamba kepada wang ringgit. Kita sanggup untuk rasuah, salah guna kuasa, tipu itu, tipu di sini dan sebagainya, semata-mata untuk memuaskan nafsu kita. Mudah-mudahan kita dapat bebaskan diri kita daripada semua ini dan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, hamba Allah yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, tuan-tuan, antara doa kita selepas kita ambil air sembahyang ialah kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita sebagai hamba Dia yang saleh. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.